Assalamualaikum, saya Ami Spring. Hari ini saya berada di lokasi di kawasan kediaman saya. Mau saya tunjukkan. Ini bangunannya. Bangunan tinggi ini. Dan inilah blok yang saya duduk. Lokasinya terpaksa saya rahsiakan, anda cari sendiri. Kat sini ada padang bola, taman permainan, dan sebelah sana ada kort tenis. Ada mereka yang nak main tenis, ada kort tenis, tapi saya tak boleh main tenis, semput. Ini yang selalu budak-budak main petang, main bola. Sini juga ada gazebo. Dan apabila malam ada lampu-lampu yang menghiasi taman ini. Jom saya tunjukkan tempat istimewa rumah saya. Dan ini ada tali. Tali ini menandakan kita masih dalam musim PKP. Hashtag kita jaga kita. Okay, jom. Ini adalah swimming pool. Swimming pool untuk anak-anak dan swimming pool untuk orang dewasa. Sebelah sana ada gym. Mereka yang nak jadi macam Sazali Said, ada gym, ada salon, ada restoran Cina, kedai makan Cina, ada kedai makan Mama, ada Tadika, dan juga ada minimarket di bawah tu, dan juga ada kedai menjual buah-buahan yang segar. Dan sebenarnya hari ini saya ada satu cerita untuk anda, untuk kita kongsi. Dan jom kita cari tempat lepak. Dan kalau boleh tempat lepak tu biar nampak simple lah, baru nampak macam hotel. Kita duduk sana. Jadi itu dia dah tadi dia punya pemandangan di tempat kediaman saya. Sebenarnya saya ada satu cerita nak bagi tahu anda, nak berkongsi dengan anda. Okey, saya Ameng Spring. Ini cerita ni melalui pengalaman saya sendirilah. Dan cerita ini saya khususkan kepada mereka yang berdiet. Sama ada yang baru nak diet, ataupun yang tengah diet, ataupun yang ada bercita-cita nak turunkan berat badan, dengarlah cerita ni baik-baik. Baru-baru ini, kerana diet, saya telah ditimpa suatu penyakit. Dan penyakit tu berlarutan selama 14 hari dan mungkin lebih. Rasanya 2 minggu. Sakit dia macam mana, iaitu saya demam. Dan demam itu saya rasa macam terlalu panas suhu dia. Mungkin 100 darjah Celsius. Mungkinlah. Ibaratnya terlalu panas, macam kita demam panas. Kaki sejuk, kaki saya sejuk macam ais. Sehingga kan sepanjang hidup saya 53 tahun tak pernah lagi rasa macam demam yang panas macam tu.
Lepas tu saya sakit kepala berdenyut, pening, mata pun dah jadi berpinau, dah jadi kelabu mata. Tekak ni perit, mulut pahit, lidah saya ni dah jadi putih. Lidah putih. Lepas tu badan dah, tangan ni dia dah menggeletar. Kebetulan masa tu saya baru balik daripada Sabah. Dan sekarang musim Covid. Saya sangka saya kena COVID-19. Sebab kita baru balik daripada Sabah kan. Baru balik outstation. Lepas tu 2-3 hari balik Sabah tu, saya dah rasa tak sedap badan. Sehingga kan satu family dekat rumah saya ni pakai mask lah masa tu. Masing-masing duduk tempat masing-masing lah, kuarantin lah, menjauhi diri daripada saya. Sebab saya sangka benda tu Covid. Sebab sekarang musim Covid kan. Saya makan Panadol, tak baik. Tak ada perbezaan langsung. Makan Panadol pun tak rasa macam surut apa. Malahan lagi teruk. Sehingga kan sampai satu hari tu, masuk hari yang keempat, saya dah tak boleh tahan. Saya pun ambil keputusan, lebih kurang pukul 4 pagi, saya pergi Hospital Kuala Lumpur, HKL, bahagian kecemasan. Pukul 4 pagi sebab saya dah jadi panik. Nafas pun dah jadi macam sesak nafas. Dan banyak simptom-simptom yang menjerumuskan ke arah Covid dah. Saya sangka saya Covid masih. Jadi saya pergi dekat hospital, jumpa dengan staf dia dekat tempat kecemasan tu. Saya cakap saya mungkin COVID-19. Sebab saya baru balik daripada Sabah. Jadi dia pun isi-isikan borang, saya jumpa doktor. Masa tu hampir subuh, jumpa doktor. Doktor ambil darah saya, ambil darah melalui sini. Ni masih ada lagi kesan lebam. Dia ambil darah 3 botol kecil. Jarum dia bukan sakit lagi masuk. Saya tak pernah lagi kena ambil darah, sakit juga, boleh tahan juga. Ambil darah 3 botol kecil. Lepas tu dia cek jantung. Sebab saya kata saya dah rasa macam semput. Dia cek jantung. Dia kadang-kadang dia kata simptom ni pun mungkin melibatkan jantung. Cek jantung. Lepas tu buat swab test. Saya duduk dekat hospital HKL tu daripada pukul 4 pagi sehingga pukul 2 petang. Baru dapat keputusan dia. Walau macam mana pun doktor cakap darah saya okey. Tak ada virus, tak ada masalah. Jantung saya okey. Dan swab test pasal Covid 2 hari selepas itu negatif. Dan dalam masa yang sama ketika saya pergi swab test tu, keluarga saya pun pergi klinik swasta pun buat swab test. Sebab kita takut benda tu dah merebak dalam family kita, dah jadi kluster. Dan 2 hari selepas itu keputusan keluarga saya pun negatif. Jadi apabila keputusan Covid tu negatif, jadi menimbulkan satu tanda tanya dalam diri saya ni. Kenapa sebenarnya saya boleh jadi sakit macam ni? Sakit sangat sehingga kan saya rasa macam seolah-olah saya macam nak mati sakit dia. Terlalu demam, terlalu panas, terlalu sakit kepala, mata berpinar, kita pun dah hilang fokus, fikiran pun dah tak betul. Dan saya pun rasa macam dah berdebar-debar, semput, sesak nafas, nak makan tak boleh. Dalam masa 2 minggu tu saya boleh makan buah-buah ada. Dan apabila balik daripada HKL, doktor bagilah ubat Panadol tu. Bagi Panadol, saya balik, saya makan ubat Panadol pun tak baik. Malahan makin teruk sehingga saya ni susah nak bangun. Nak pergi tandas susah, nak bangun, nak solat susah. Dah tak larat sehingga saya cakap dengan isteri saya, mungkin saya ni dah sampai hujung nyawa rasanya. Dan apabila 2 hari berlalu saya makan Panadol tak sembuh-sembuh, malahan makin demam, saya pun ambil keputusan untuk pergi ke klinik swasta. Konon-konon nak cari ubat yang lebih kuat lagi lah daripada yang hospital kerajaan bagi. Konon-konon lah, saya fikir macam tu. Maka saya pun pergilah klinik swasta
yang berdekatan dengan rumah saya. Dan doktor tu memang kenal saya. Dan doktor tu tahu bahawa sekarang ni memang saya tengah berdiet. Sebab satu masa dulu saya gemuk dan sekarang ini saya dah kurus. Jadi dia tahu sekarang memang saya tengah diet dan mungkin saya ni tengah ekstrim dia punya diet. Dan memang saya mengaku saya sangat ekstrim diet. Saya pernah tak makan sampai 1 hari, sampai 24 jam tak makan. Pernah 24 jam tak minum. Pernah dalam keadaan tak makan dan tak minum pergi gym exercise sehingga 2 jam lebih. Dan boleh dikatakan saya memang terlalu memaksa badan saya ni. Kononnya nak mendapatkan kesan kurus yang cepat. Sehingga saya dah tak tahu batasan dia. Dan apabila pergi berjumpa doktor, saya pun bagi tahu doktor saya dah buat swab test dan saya adalah negatif COVID. Cuma sekarang ni saya tak tahu kenapa saya demam, kenapa saya sakit kepala, kenapa mata saya jadi kelabu, kenapa saya sesak nafas, lidah saya pahit, lidah saya putih, tekak saya sakit. Kenapa saya tak tahu. Cuma yang saya tahu saya baru balik daripada outstation. Jadi apabila doktor ni tahu keadaan saya tengah berdiet dan dia cek simptom-simptom yang ada pada saya tu, dia bagi tahu saya sebenarnya saya ini kekurangan tenaga dan yang paling berat lagi kekurangan air dalam badan. Itu punca. Sebenarnya saya kekurangan air dalam badan dan dia nasihatkan saya apabila balik nanti minum air banyak-banyak. Beli air 100 plus yang tak ada gas. Yang di mana 100 plus ni dia mengandungi garam. Jadi saya kena minum air garam banyak-banyak kerana badan kita ini lebih cepat untuk menyerap air yang mengandungi garam. Namun begitu dia kata kalau nak cepat lagi baik, saya kena masuk air. 2 hari lepas saya pergi HKL, ambil darah dah cucuk dah. Kat tangan sampai lebam-lebam, sampai sekarang pun masih lebam-lebam lagi. Nak ambil air, nak masuk air pula dalam badan. Kerana nak tak nak, saya pun dah rasa macam terpaksa lah. Saya pun setuju lah untuk masukkan air dalam badan. Di mana dekat klinik tu ada satu bilik khas untuk treatment, ada katil dan ada juga kelengkapan seperti hospital. Maka dengan hati yang paksa rela, saya bagilah doktor tu masukkan air. Air itu adalah air garam sebanyak 2 botol. 2 botol air garam. Dan proses masuk air itu selama 2 jam. 1 botol 1 jam. Jadi sekali lagi lah dicucuknya urat dekat sini, masuk air 2 jam. Tapi masa masuk air tu saya masih lagi sakit lah. Demam, sakit kepala, macam sistem-sistem yang saya cakap sebelum ni lah. Dan setelah hampir habis 2 botol, saya dah mula rasa nak buang air kecil. Dan dalam masa 2 jam tu saya 2 kali buang air kecil dekat klinik tu. Kemudian saya balik, doktor bagi ubat sakit kepala, doktor bagi ubat demam dan doktor bagi garam, paket garam tu untuk saya letak dalam air minuman saya. Maka saya pun balik beli air yang doktor sarankan itu, minum selama 2 hari. Saya minum air banyak-banyak. Sehingga kan masuk hari ketiga, saya rasa sebelum saya pulih tu, saya telah buang air kecil dalam masa 24 jam tu, kalau tak salah saya sebanyak 15 kali. 15 kali saya ke tandas, 15 kali saya buang air kecil. Dan selepas 15 kali saya buang air kecil tu, baru saya rasa macam badan saya ni seolah-olah nak pulih. Demam dia pun dah turun, sakit kepala pun dah kurang, mata pun dah okey, saya pun dah boleh tarik nafas panjang. Dan Alhamdulillah, akhirnya penyakit saya ni sembuh juga. Yang saya sebenarnya pada ketika sakit tu saya dah hampir putus asa lah. Sebab kita tak pernah lagi rasa sakit macam tu. Dah kita sebenarnya tak tahu punca apa. Rupanya punca daripada saya mengamalkan diet yang ekstrim.
Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak berdiet, yang tengah berdiet, yang rasa ada setengah-setengah orang ni dia rasa dia dah kurus tapi dia nak kurus lagi, berhati-hatilah dengan tindakan anda. Sebab yang saya sarankan, utamakanlah kesihatan. Sebab ketika saya terlantar sakit tu, saya berfikir dalam diri saya, mungkin sekarang ni saya dah kurus, dah berjaya saya diet, namun saya sakit. Dan saya fikir kurus saya itu sebenarnya tak berguna kalau dibandingkan dengan kesakitan yang saya alami. Sehingga kalau saya tak boleh buat kerja, tak macam hilang upaya. Jadi apa gunanya cantik, apa gunanya kurus kalau kesihatan kita ini terjejas. Saya berfikir macam ni. Dan alhamdulillah, daripada saya rasa berputus asa tentang sakit saya tu, akhirnya setelah minum air banyak, saya pun mula makan secara stabil, saya pun kembali sembuh. Sehingga hari ini saya dah sembuh sepenuhnya. Namun begitu, kepada anda yang rasa nak berdiet itu, dengarlah cerita saya ini. Berdiet memang bagus, tetapi utamakanlah kesihatan. Dan yang paling penting dalam hidup kita, kita sebenarnya kena banyak minum air. Badan kita ni terlalu memerlukan air, dan kalau kita kekurangan air, macam-macam penyakit boleh datang. Di samping itu, jangan sampai tak makan langsung. Bila kita tak makan langsung, tenaga tak ada. Bila tenaga tak ada, kita akan jadi lemah. Bila lemah, kita akan sakit. Jadi kalau nak diet, jangan terlalu mengharapkan untuk keputusan ataupun untuk kurus cepat. Perlahan-perlahan makan. Tapi kalau nak kurus, jangan makan banyak, makan sedikit. Namun begitu, jangan skip minum air. Minum air tidak menggemukkan. Sebab sebanyak mana kita minum air, sebanyak itulah kita akan buang balik. Namun begitu, semoga apa yang terjadi kepada saya ini menjadi pengajaran pada diri saya sendiri, dan juga menjadi tauladan untuk anda-anda yang mungkin sekarang tengah berdiet. Lagi sekali saya cakap, utamakanlah kesihatan, sebab dalam hidup kita, di antara benda yang bernilai adalah kesihatan kita. Jadi rasanya sampai situ sajalah apa yang ingin saya ceritakan kepada anda. Dan saya doakan semoga anda sentiasa sihat di mana saja anda berada. Dan saya doakanlah semoga anda sentiasa dilindungi Allah. Jagalah kesihatan anda, banyak minum air, dan hashtag kita jaga kita. Semoga berjumpa lagi. Salam sejahtera. Dan harap maaf kalau ada salah dan silap. Dan semoga mendapat kebaikan untuk semua. Wassalam.